Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat sekalian. Saya doakan sahabat-sahabat sekalian mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, serta mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, para sahabat sekalian, sila like, subscribe, share, komen YouTube ini, semoga bermanfaat kepada orang lain juga. Tajuk pada hari ini adalah apa itu Hu dan apa itu Allah. Hal ini menjadi perdebatan hangat kepada ulama-ulama fiqh, ulama-ulama tabligh, dan menjadi solusi kepada yang tidak mempelajari tasawuf sufi. Dalam ilmu sufi, tasawuf, hakikat ma'rifat, ada pembelajaran Hu. Apa itu Hu? Hu adalah merujuk kepada Qul huwallahu ahad. Qul Hu. Hu itu adalah merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, Qul, katakanlah, Hu, dia, Allahu ahad, Allah yang Maha Esa. Hu bukan adalah sambungan daripada Qul, kerana Hu adalah satu perkataan lain merujuk kepada dia. Dia itu merujuk kepada zat, semata-mata zat Allah, iaitu diri empunya Allah. Diri Allah dipanggil zat Allah, ianya dipanggil zat, semata-mata zat, ataupun dipanggil zatul mutlaq. Hu itu adalah zatul mutlaq, iaitu zat, semata-mata zat. Maka Allah itu pula adalah zatul muqayyad, iaitu zat yang boleh berkait-kait dengan sifat. Apa itu sifat? Sifat ialah hamba Allah, iaitu makhluk. Sifat adalah dipanggil dalam segi ilmu tasawuf merupakan makhluk. Jika tidak ada nama Allah, maka bagaimana makhluk ingin memuja Allah? Maka Hu, Allah ini, iaitu Tuhan sekalian alam ini, yang dipanggil Hu pada asalnya, turun pangkatnya sendiri dengan bernama Allah. Jika Allah Ta'ala tidak menurunkan pangkatnya sendiri, duduk di pangkat Allah, maka bagaimana hambanya ingin memuji-mujinya? Hu adalah tempat Tuhan bersendirian, dan ketika Hu itu ada, makhluk belum lagi diciptakan, hanya Tuhan semata-mata Tuhan, ataupun zat semata-mata zat. Maka Hu ini, zat Allah ini, turun pangkatnya yang bernama Allah, supaya hambanya boleh memuji dan memujanya. Tuhan turun ke makam Allah ini setelah Tuhan menciptakan makhluk pertamanya, iaitu Nur Muhammad, iaitu roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad adalah ciptaan pertama daripada Allah Subhanahu wa taala. Nur Muhammad ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500,000 tahun untuk menandakan kehambaannya. Apabila Tuhan melihat kehambaan Nur Muhammad ini, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan zatnya kepada Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itu berasa takut melihat zat Allah itu, maka Nur Muhammad itu menangis. Dan titisan-titisan air mata Nur Muhammad itu menjadi takdir. Takdir siapa? Iaitu takdir Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu pertama takdir Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua takdir Sayyidina Omar Ibn Khattab, yang ketiga takdir Sayyidina Utsman, yang keempat takdir Sayyidina Ali. Walaupun Khulafa Ar-Rasyidin ini belum dilahirkan lagi, tapi takdirnya sudah terjadi pada awalnya. Nur Muhammad itu adalah merujuk kepada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan pertama sekali.
Nabi Adam adalah bapa sekalian jasad dan Nabi Muhammad adalah bapa sekalian roh. Kerana roh Nabi Muhammad adalah yang pertama sekali diciptakan. Tetapi yang datang ke dunia ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam digelar sebagai bapa sekalian jasad dan Nabi Muhammad digelar juga sebagai bapa sekalian roh. Maka perlu difahami bahawa apa itu Muhammad dan apa itu Adam. Muhammad merujuk kepada roh manusia dan Adam merujuk kepada jasad manusia. Muhammad, Nur Muhammad adalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan Nur Muhammad lah kun fayakun sudah penuh dalam ilmu Allah ingin menjadikan sesuatu daripada Nur Muhammad tersebut. Maka sudah penuh dalam ilmu Allah kun fayakun, maka terjadilah apa yang ingin Allah ciptakan. Tanah, air, api, angin, semuanya terjadi daripada Nur Muhammad yang satu. Nur Muhammad ini adalah fitrah sekalian makhluk. Memang api terjadi daripada Nur Muhammad, maka iblis terjadi daripada api, tetapi api itu diciptakan daripada Nur Muhammad. Manusia diciptakan daripada tanah, tetapi tanah itu diciptakan daripada Nur Muhammad. Air juga diciptakan daripada Nur Muhammad. Angin diciptakan dari Nur Muhammad. Semuanya daripada Nur Muhammad. Dan apa yang kita lihat hari ini adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nur Muhammad itu dipanggil fitrah sekalian makhluk. Bermaksud sekalian makhluk diciptakan dari anasir-anasir Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu dicipta daripada apa pula? Nur Muhammad itu adalah dicipta daripada Nurullah. Tetapi bukan bermaksud Nur Muhammad itu Allah, tetapi diciptakan daripada Nurullah. Sebab itu apabila kita mati, roh itu akan diambil oleh Allah kembali. Maka itulah amanah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu roh yang diciptakan daripada Nur Muhammad. Kerana Nur Muhammad itu diciptakan daripada Nurullah. Perlu fahami, hendaklah kita kembali balik ketika ketika kita diciptakan, maka di alam roh sana kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Maka kita menjawab, qalu bala syahidna, iaitu ya, kamu adalah Tuhanku dan aku telah melihatnya. Itulah perjanjian kita. Maka hendaklah kita kembali kepada situ balik. Semoga bermanfaat semua. Assalamualaikum.